Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal 'udwan. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النيات لله سبحانه وتعالى. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepada kita semua niat yang ikhlas dalam menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan kita mendapat kebaikan, manfaat dan kefahaman daripada Allah Subhanahu wa taala. Lillahi taala. Juga di dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yashkurin nas lam yashkurillah." Hadis ini mafhumnya yang berterima kasih kepada manusia, maka sesungguhnya dia bersyukur dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada dirinya. Maka bersempena beramal dengan hadis ini, saya mengucapkan terima kasih kepada pihak surau kerana mengadakan majlis kita pada malam ini. Juga terima kasih kepada jamaah semua yang sudi untuk meluangkan masa untuk sama-sama kita ambil manfaat dalam perkongsian ilmu yang kita adakan pada malam ini. InsyaAllah kita akan membicarakan satu ilmu yang berkait dengan ilmu tasawuf, yang mana sebahagian daripada ilmu tasawuf ada kewajipan ke atas setiap daripada kita untuk mempelajarinya. Tetapi bukan semua apa yang dibahaskan dalam ilmu tasawuf itu ada kewajipan, tidak. Tapi ada kadarnya. Kerana ilmu itu seperti mana yang kita maklum, ada yang fardu kifayah dan ada yang fardu ain. Berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu adalah satu kewajipan ke atas setiap muslim, sama ada lelaki maupun perempuan. Maka dalam kadar kewajipan itu ada satu kadar daripada ilmu tasawuf. Bukan semua jenislah ilmu itu fardu ain ke atas kita, tidak. Dan apa yang dibicarakan, pertama kali yang dibicarakan dalam ilmu tasawuf ini, ada sebahagian ulama mereka mendahulukan menyebut tentang kewajipan-kewajipan hati, kerana berdalilkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam badan kita ini ada seketul daging yang dimaksudkan oleh Nabi itu hati. Kalau baik hati kita, maka baiklah juga perbuatan yang terbit daripada jasad ataupun tubuh badan kita. Dan sekiranya hati seseorang itu rosak, maka perbuatan yang terbit itu juga adalah perbuatan yang rosak. Ada sebahagian ulama membicarakan dalam ilmu tasawuf itu bab kewajipan hati terlebih dahulu. Itu di antara sebablah. Dan yang paling pertama kali dibicarakan dalam ilmu tasawuf itu kita sebut kewajipan hati. Dan dalam kewajipan hati itu pula, apakah perkara yang utama yang dibicarakan, iaitu keimanan kepada Allah dan keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini berdasarkan hadislah, afdalul a'mal, seafdal amalan adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Maka dalam tasawuf sebahagian ulama bicarakan bab hati. Dalam bab hati, apakah yang pertama kali yang dibicarakan? Iaitu keimanan kepada Allah dan Rasulnya. Kerana apa? Yang kita sebutkan tadi adalah kerana ada hadis seafdal amalan adalah beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bab imam ni, bab akidah sangat penting, terutamanya pada akhir zaman kita ini, yang zaman penuh dengan kerosakan akhlak, zaman yang penuh dengan kerosakan akidah. Maka penting untuk diutamakan ilmu akidah, yakni ilmu yang paling mulia secara mutlak itu ilmu akidah. Cumanya kita nak sebut keperluan dari sudut akhir zaman ini, kerana kita tengok
tiba-tiba munculnya mereka yang mengatakan Nabi Muhammad itu sebagai Allah, manakala dia kata Allah itu Nabi Muhammad. Dan ada sebahagian yang terdahulu telah muncul yang mengatakan Nabi Isa itu adalah Allah, adalah Tuhan. Kita tak berkeyakinan sedemikian, kerana semua Nabi yang diutuskan itu adalah lelaki dari kalangan manusia. Mereka adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita pelikkan bagaimana munculnya golongan seumpama ini. Antaranya kerana mengabaikan ilmu akidah, iaitu ilmu mengenal Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kepentingan mengutamakan keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bab hati ini. Kan bab hati ni dia banyak, ada bab syukur, bab tawakal, tapi pertama kali yang dibicarakan dalam bab hati adalah keimanan. Itu berdalilkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita nak menunjukkan lagi kepentingan kenapa ulama membicarakan bab keimanan kepada Allah dan Rasulullah walaupun membicarakan bab tentang hati, kerana berdalilkan kepada apabila kita mati, maka yang pertama kali yang disoal kepada kita oleh malaikat Munkar dan Nakir adalah ma rabbuka, siapa Tuhan kamu, wa ma dinuka, apa agama kamu, dan siapakah nabi kamu. Maka kita tak menyebutkanlah secara detail bab keimanan kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana itu dibicarakan dalam ilmu akidah. Cumanya kita nak menyebutkan sekali lalu je lah. Yang pertama kali dibicarakan dalam bab hati itu adalah bab keimanan. Kemudian setelah itu dibicarakan tentang ikhlas dalam beramal soleh. Seingat saya pernah hadir kelas ini, tapi jarang-jarang, setahun mungkin sekali saya hadir, mungkin setahun dalam 2 kali. Tapi seingat saya pernah menyebutkan bab ikhlas. Kemudian kita juga pernah menyebutkan musuh-musuh yang menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan. Kita sebut sebelum ini ada lebih kurang 3 lah, yakni musuh-musuh yang menjatuhkan kita ataupun yang menghalang kita daripada ketaatan. Syaitan mesti dia musuh kita, dia menghalang kita daripada melakukan ketaatan. Dan di antara yang saya pernah ambil daripada guru saya ni, malas itu adalah daripada perangkap syaitan. Kalau dia tak berjaya menjadikan kita malas dalam meninggalkan ibadah, dia tak akan membiarkan kita beribadah dalam keadaan ikhlas. Maknanya ada 2 perangkap dia. Menjadikan kita meninggalkan ibadah, tak berjaya, kuat ni buat ibadah. Kemudian dia tak akan biarkan kita, yang ni tadi kan tak berjaya, kamu tak payah dengar kuliah, tak payah ambil ilmu, duduk rumah, contoh. Tapi dia tak berjaya, kita tetap melawan syaitan. Dia akan cuba untuk menjatuhkan kita dalam riak. Ini pertama. Yang kedua, nafsu. Nafsu ini adalah musuh yang menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan. Sekira-kira Nabi SAW pernah menyifatkan tentang nafsu ini, jalan yang menyampaikan seseorang itu ke dalam syurga adalah apa yang nafsu tak cenderung untuk melakukannya. Contoh, kalau kita duduk pawagam 2 jam, sekejap. Tengok Hollywood 3 jam kan, rasa sekejap, dah habis dah. Cuba kita baca Al-Quran 10 minit, kita rasa ya Allah, lama sungguh. Ini kerana apa? Kerana Nabi SAW menyifatkan jalan untuk masuk ke dalam syurga adalah apa yang nafsu tidak cenderung untuk melakukannya. Tetapi neraka itu diliputi oleh syahwat, yakni apa yang syahwat suka, maka itu adalah kebanyakannya menyampaikan seseorang itu ke dalam api neraka. Cuba kita tengok pada zaman kita ini pun ramai yang mereka kalau nak hadir ke konsert itu lebih ramai daripada mereka yang hadir ke dalam majlis ilmu. Majlis ilmu yang tidak perlu dibayar, kita tak paksa. Kalau nak sedekah contoh kan, adakah masjid minta setiap kali kuliah kena bagi duit, wajib kena bagi? Tak ada. Tapi konsert yang perlu mengeluarkan duit yang banyak, 1000 ke tiket sampai ke lebih 500 ke 100 ke, orang sanggup
sanggup bayar. Sedangkan ilmu agama yang dengannya seseorang mempelajarinya, insya-Allah dia akan selamat di hari akhirat dan tanpa ada bayaran. Kenapa tidak ramai yang ingin menutupnya? Itu kerana halangannya adalah nafsu. Itu di antaranya. Nafsu tak cenderung untuk melakukan ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, musuh yang menjatuhkan kita ke dalam kemaksiatan, yang menghalangi kita ke dalam melakukan ketaatan, itu adalah fitnah-fitnah dunia lah. Seumpamanya kita sebutkan tadi, benda-benda yang melalaikan, benda-benda yang melaghakan. Dan fitnah dunia ini bukan hanya perempuan, kemasyhuran, wang ringgit, tapi benda-benda yang melalaikan. Seumpama yang ada di tangan kita, phone zaman kita sekarang ini kan, kita lebih berminat tengok TikTok, Facebook dan seumpamanya daripada benda-benda yang melalaikan. Tapi itu juga adalah fitnah bagi kita, yakni ujian yang menjauhkan kita daripada melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, baik. Kemudian kita akan menyebutkan pada malam ini, dan di antara kewajipan-kewajipan hati itu adalah menyesal di atas segala maksiat yang dilakukan. Maka ini wajib ke atas hati ini untuk menyesal ke atas segala maksiat yang dilakukan. Dan perbuatan ini kita sebut sebagai taubat. Yakni menyesal di atas segala maksiat yang dilakukan. Maka perbuatan ini kita namakan sebagai taubat. Dan menyesal ini maksudnya apa? Yakni kita merasakan duka cita di dalam hati kita, seolah-olah kita menghadirkan perasaan alangkah baiknya sekiranya aku tak melakukan perkara tersebut. Ini makna taubat, menghadirkan perasaan berduka cita ke atas maksiat yang kita lakukan. Tetapi duka cita yang kita hadirkan, yakni yang terlahir dalam hati kita, maka itu bukan disebabkan kita kantoi. Contohnya duduk asrama, yakni contohnya pelajarlah, yakni kita nak beri contoh, bukan kerana menyampaikan kita ke dalam penjara lalu kita berduka cita. Maka berduka cita yang menyampaikan seseorang itu ke dalam penjara, ataupun dia ini kantoi oleh ibu bapanya. Ayah tahu kamu buat apa tadi, kamu ponting lah, contohlah. Maka seseorang itu, kalau dia merasa duka cita bukan kerana dia derhaka kepada Allah, maka ini tidak dinamakan sebagai taubat. Rukun taubat mestilah disyaratkan seseorang itu dia menyesal ke atas dosanya, maka dia menyesal itu kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun." Hendaklah kalian bertaubat kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, nescaya kalian akan memperolehi kejayaan. Maka Allah Ta'ala telah memerintahkan kita yang melakukan maksiat ini untuk bertaubat kepadanya. Nescaya kita akan memperolehi kejayaan. Kenapa orang yang buat maksiat tapi dia bertaubat, tapi dalam Al-Quran menyebutkan dia orang yang berjaya? Yakni kerana disebut di dalam satu hadis ini, Nabi SAW bersabda, "At-taibu min zambi kaman la zambalah." Orang yang bertaubat dari dosa seumpama dia tidak melakukan dosa, yakni diampuni akan dosanya. Maka orang yang melakukan maksiat kemudian dia bertaubat kepada Allah, maka dia adalah orang yang berjaya. Kerana apa? Kerana dia diampuni akan dosa-dosanya. Kerana itu seorang penyair ni, dia sebut dalam bahasa Arab, tapi saya sebut dalam bahasa Melayu lah. Beliau kata, yakni kebanyakan daripada kita ni, kubur telah dibina sebelum kita bertaubat, tapi kita harap kubur kita terbina setelah kita bertaubat. Jelas tak apa maknanya? Yakni kita harap daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita mati, sebelum kubur kita dibina,
kita telah melakukan taubat kepada Allah. Orang yang pulang ke negeri akhirat dalam keadaan dia sudah bertaubat kepada Allah, maka dia orang yang berjaya. Kenapa dia orang yang berjaya? Kerana dia bertaubat. Adapun orang yang mati sebelum taubat, contohnya fasik, maka orang yang fasik ini dalam akidah kita meyakini dia ini berada di bawah kehendak Allah. Apa maknanya? Yakni sama ada dia diampuni dosanya ataupun dia tak diampuni dosanya. Kalau diampuni, masuk ke dalam syurga. Yani orang yang fasik. Orang yang fasik kita tak kata kamu ni confirm masuk neraka, tidak. Tetapi kita kata kembali kepada kehendak Allah. Sekiranya Allah Ta'ala berkehendak untuk mengampuni dosanya, maka diampuni dosanya. Kalau tidak diampuni dosanya, diazab, tetapi tak akan kekal dalam api neraka. Untuk satu tempoh dia diazab dan dikeluarkan, kemudian dimasukkan ke dalam syurga. Ini bagi orang yang fasik, yang mati sebelum bertaubat. Tapi bagi orang yang bertaubat, maka dia ini akan diampuni dosa-dosanya, maka dialah orang yang memperolehi kejayaan. Maka kita mohonlah daripada Allah Subhanahu wa taala agar kubur kita itu dibina setelah kita melakukan taubat. Bukan kubur kita telah dibina, tapi kita masih lagi belum bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi SAW bersabda, an-nadamu taubatun, penyesalan itu terhadap dosa adalah taubat. Hadis riwayat Ahmad. Penyesalan terhadap dosa adalah taubat. Tapi kita dah sebutlah tadi bagaimana yang dimaksudkan dengan menyesal itu, iaitu menyesal kerana Allah. Bagaimana kita merasa duka cita, ya Allah ampuni dosa saya kerana saya telah melakukan maksiat kepada kamu, dan menyesal itu kerana Allah, bukan kerana sampai ke penjara ataupun kantoi dan seumpamanya lah. Dan taubat daripada setiap dosa yang dilakukan, sama ada dosa yang kecil maupun dosa yang besar, itu adalah wajib. Maknanya bukan kita jatuh ke dalam dosa besar lalu kita bertaubat kepada Allah, tidak. Tetapi sama ada dosa yang kecil ataupun dosa yang besar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh terlihat, kita melihat seorang perempuan dengan syahwat, contoh, maka kita cepat-cepat memohon keampunan, ya Allah ampuni saya bertaubat. Iaitu bukan hanya pada dosa yang besar sahaja. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah Ta'ala dengan taubat yang sermuni-muninya. Maka taubat ini dia ada 3. Yang pertama yang kita sebutkan tadi, menyesal kerana Allah. Yang kedua, mesti dia meninggalkan maksiat lah, dia meninggalkan kemaksiatan. Yang ketiga, dia ada keazaman untuk tidak mengulangi lagi akan kemaksiatan yang dia telah lakukan. Ini makna taubat, yakni tinggalkan maksiat, dan maksiat yang dia telah lakukan itu dia berazam dia tidak akan mengulangi lagi akan kemaksiatan yang dia lakukan. Maka taubatnya itu sahlah. Tidak disyaratkan kena bangun pada waktu malam, berwuduk, menangis. Ini kita tak menyebutkan itu sebagai syarat. Kalau kita nak buat, itu lebih baik. Di antara mereka yang berada di bawah bayangan arash, mereka yang menangis kerana ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, kan 7 golongan yang berada di bawah bayangan arash, yang mana pada hari itu tidak ada bayangan melainkan bayangan arash. Cumanya kita nak menyebutkan tentang taubat ini cukup 3. Cumanya kalau dosa itu ia berkait dengan dosa anak Adam, dia ada syarat keempat. Kalau saya berhutang haji, halalkan boleh. Contoh, kalau halalkan settle. Tapi kalau haji kata, mana boleh ustaz, berhutang pandailah bayar. Okey, baik, kena bayar. Ataupun kalau dosa itu ia berkait dengan kewajipan bagi Allah. Ini kita sebut perkataan Imam An-Nawawi,
Kerana Imam Nawawi di antara orang yang boleh dipercayai untuk berpegang dengan apa yang beliau kata, maka beliau kata hutang dengan Allah itu terlebih wajib untuk kita bayar. Yakni kalau hutang dengan manusia tak selesai dengan taubat. Contohnya, Haji, saya dah taubat, kira settle lah hutang saya 1,000, 2,000 tu. Maka ulama mengatakan kalau itu wajib kita bayar, maka apatah lagi kefarduan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mesti kita yakni kena lansaikan juga. Itu bagi tentang taubat. Tetapi di sini ada dosa yang Allah Taala tidak mengampuninya. Ada dosa yang Allah Taala tidak ampuni. Ini seperti mana yang kita maklumlah, dosa yang sampai kepada syirik itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampuninya. Maknanya di sini orang yang masih lagi berada dalam keadaan syirik. Syirik ini kita kata beriman selain daripada Allah, ataupun menyekutukan Allah, ataupun menyembah selain daripada Allah. Maknanya dia bukan orang yang beriman. Itu maknanya. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah, yakni dia orang yang menyekutukan Allah. Maknanya orang yang masih menyekutukan Allah, dia pohon keampunan, Allah Ta'ala tidak akan mengampuni dosanya kerana dia masih lagi berada dalam kesyirikan, yakni tidak beriman kepada Allah. Itu maknanya. Maka orang yang syirik, bagaimana dia mahu diampuni dosanya? Dia kembali kepada agama Islam, yakni hendaklah dia beriman kepada Allah dan dia pohonlah daripada Allah, maka Allah Ta'ala akan mengampuni dosanya. Itu maknanya. Dia mesti memeluk agama Islam terlebih dahulu, kemudian barulah dia pohon kepada Allah. Ini baginya hidup. Adapun bagi yang mati, bagi yang mati ini tidak ada lagi rahmat ke atasnya. Kerana itulah Nabi pernah dia tegurkan. Nabi solat ke atas jenazah orang yang munafik, tetapi Nabi tak tahu orang tersebut dia munafik. Dan dalam doa kan ada doa minta keampunan, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi warfu anhu. Maka di antara sebab tidak diperkenankan, yakni tak boleh dalam agama kita untuk solat jenazah ke atas orang yang mati dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, kerana yakni Allah Ta'ala tak mengampuni dosanya. Ini berdasarkan ayat Al-Quran, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini daripada surah An-Nisa ayat ke-40 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi, yakni sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tetapi Allah Ta'ala mengampuni dosa selain syirik, tapi bagi sesiapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Maka di sini menunjukkan bukan semua orang Islam diampuni dosanya, tapi bagi sesiapa yang dikehendaki. Maka kerana itu tak dapat tidak penghuni neraka ini ada dari kalangan sebahagian dari kalangan orang yang beriman. Okey, baik. Itu tentang bab taubat. Secara ringkas je lah kita sebut. Dan kemudian di antara kewajipan hati itu adalah bertawakal kepada Allah. Maka ini pun termasuk di antara kewajipan hati. Kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey, baik. Apakah makna tawakal ini? Tawakal ini artinya bergantung diri. Kalau kita guna istilah apa bahasa mudah, yakni berdiri dengan sendirilah. Yakni hati kita ni, kita meletakkan hati kita ni tidak kepada yang lain, melainkan hati kita ni kita gantung sepenuhnya kepada Allah. Itu maknanya bergantung diri. Tak tahu saya nak terjemah macam mana, tapi begitulah artinya bergantung diri ni. Pergantungan diri kita hanya serahkan gantung, yakni bergantung ni, berpautan hati ni hanya kepada Allah, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah. Dan ini bukan hanya dalam urusan rezeki semata-mata. Mungkin di kalangan kita ni dia hanya fikir bab rezeki sahaja. Bukan.
tetapi juga bab keselamatan. Contohnya kalau kita pergi bekerja, kan penting keselamatan kita ini, maka kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya bergantung dalam soal rezeki sahaja. Cumanya rezeki itulah bab yang kita selalu duk tengok dalam bank kan, alamak duit belum cukup lagi. Kerana itu kadang-kadang kita hanya tawakal dalam urusan rezeki, tapi tidak. Juga keselamatan jangan kita lupa. Bahkan tentang anak-anak kita ni penting juga kita tawakal kepada Allah. Kerana di luar sana kita tak tahu di sekolah dia berkawan dengan siapa, apa yang berlaku kepada anak kita di luar sana. Maka ini pun kena tawakal kepada Allah Ta'ala juga. Keselamatan anak kita, akhlak anak kita, dengan siapa dia berkawan, maka kita harap Allah Ta'ala jaga dia daripada orang-orang yang jahat. Maka ini pun tawakal juga kepada Allah Ta'ala. Ayah kan banyak benda kena pening. Bukan bab rezeki saja, bab isteri di luar sana bagaimana dia, bab anak kita di luar sana bagaimana keadaan dia. Maka ini semua kita tawakal kepada Allah Ta'ala. Yakni kita, pergantungan kita menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita bertawakal kepada Allah? Ini kembali balik dalam soal akidah. Kita meyakini sama ada baik dan buruk, Allah Ta'ala yang menciptakannya, Allah Ta'ala yang menentukannya, yang memberi rezeki, yang menurunkan musibah ataupun kemalangan. Itu bukankah Allah Ta'ala? Ya. Dalam akidah bab qada dan qadar kita meyakini itu adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kerana itu kita bertawakal kepadanya, kerana hanya dia pencipta kebaikan, pencipta keburukan, pencipta kehidupan, dan dia juga pencipta kematian. Yakni kita nak bagi yang apa dalam banyaklah, yakni secara umumnya Allah Ta'ala pencipta segala sesuatu. Tapi kalau kita nak syarah secara detail, kita sebut manfaat, kemudaratan, kebaikan, kemudaratan, hidup dan kematian. Itu semua adalah dengan penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Hanya kepada Allah Ta'ala sahaja orang-orang yang beriman mereka bertawakal. Mereka bertawakal. Okey, baik. Bila kita menjelaskan makna tawakal, maka tawakal ini dia tak bertentangan dengan melakukan sebab. Kalau orang tanya kita, nak gimana? Nak kerja lah pagi-pagi ni, tawakal je lah. Itu bukan. Tawakal itu perbuatan hati, maka ia tak bertentangan dengan sebab. Bahkan makna tawakal adalah kita menyertakan usaha dengan apa yang kita tawakalkan. Contohnya apa? Contoh kita tawakal dalam urusan rezeki, yakni kita berniaga, contoh. Tapi dalam hati pergantungan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana apa? Mungkin hari ini hujan, orang tak beli, contoh kan. Maka itu tawakal kepada Allah Ta'ala, kita serahkan kepada Allah. Tapi usaha itu kita sertakan. Juga kalau saya nak datang sini naik motor, tak pakai helmet ke? Pakai. Kerana usaha saya tidak bercanggah dengan tawakal. Dalam hati kita tetap tawakal kepada Allah, tapi dengan disertakan usaha. Pakai helmet, naik perlahan sikit, duduk tepi-tepi sikit. Kalau duduk tengah nanti kena langgar, maka itu tak bercanggah dengan tawakal. Jelas tawakal itu tidak bertentangan dengan melakukan usaha, kerana tawakal adalah perbuatan hati, sementara melakukan sebab adalah perbuatan fizikal. Gitu. Dan ada satu hadis masyhur yang pernah kita dengarkan, yang Nabi memberi perumpamaan seekor burung. Sekiranya kamu bertawakal dengan sebetul-betul tawakal, maka tidakkah kamu lihat sebagaimana seekor burung yang diberi rezeki. Dia pergi pada waktu pagi dalam keadaan perut yang kosong, maka dia pulang dalam keadaan kembali dalam keadaan
kenyang. Ini hadis yang masyhur lah, yang kita pernah dengar. Okey, baik. Itu yang kedua pada malam ini tentang kewajipan hati. Yang ketiga, yang seterusnya adalah sentiasa merasa takut kepada Allah. Okey, baik. Di antara kewajipan hati adalah hendaklah kita sentiasa merasa takut kepada Allah di dalam hati ini pada setiap tempat dan waktu. Maknanya di sini, tempat di sini bukan hanya kita bila berada dalam ramai yang ada dengan kita, maka kita takut kepada Allah. Yang ini dengan arti kita melakukan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ini yang dimaksudkan dengan takut kepada Allah. Takut kepada Allah bukan seumpama kita takut kepada makhluk dari sudut kita melihat wajahnya takut, garanya dia. Contoh guru yang paling kita takut, guru disiplin kan, bawa rotan, muka bengis, contoh. Binatang yang kita takut, ular, harimau. Kalau orang gila kejar kita, kita takut, kita lari. Maka takut yang kita maksudkan itu adalah takut sifat yang harus bagi manusia. Boleh dikatakan manusia ada perasaan tersebut. Contoh, terkejut tengok ular, ataupun menjauhi diri bila melihat binatang yang berbisa. Maka itu perkara yang harus, yakni sifat kemanusiaan yang harus, yang ada pada kita. Tetapi yang kita maksudkan di sini, takut kepada Allah, maknanya takut yang menghalang kita daripada meninggalkan yang wajib dan melakukan yang haram. Menghalang kita. Itu yang dimaksudkan dengan takut kepada Allah. Ini kena jelas, kerana sebahagian di luar sana mereka kata, takut selain Allah syirik. Tidak. Kita tak boleh hukum sedemikian. Kita tanya, habis kalau orang gila kejar tak larilah. Dia tak jawab. Kerana kalau dia jawab, nanti dia menghukumkan syirik ke atas dirinya sendiri. Berani, kalau manusia ada berani, maka ada lawan bagi sifatnya, iaitu takut. Maka ini perkara yang normal lah. Allah Ta'ala menciptakan hitam, juga Allah Ta'ala menciptakan putih. Ini dalam akidah kita berbeza dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah, mereka kata wajib bagi Allah untuk memberi yang terbaik bagi hamba. Kita kata tidak. Ini dunia tempat ujian. Maka Allah Ta'ala menciptakan yang hitam juga yang putih. Maka kita kata sekiranya wajib bagi Allah untuk cipta yang terbaik bagi hamba, nescaya tak ada dunia ini. Mana yang terbaik bagi hamba? Syurga lah. Ini Mu'tazilah. Okey, baik. Maka seorang yang mempunyai perasaan takut kepada Allah ini, setiap kali dia nak melakukan sesuatu, dia akan menimbang dengan timbangan syarak. Ini orang yang ada takwa, orang yang ada perasaan takut kepada Allah. Setiap kali dia nak melakukan sesuatu, dia akan timbang dengan timbangan syarak. Sebahagian tak kisah. Contoh pelaburan, dia dengar, ini projek berjuta-juta. Tapi kalau kita nak tahu ada riba ke tidak. Kerana ini pun akan ditanya oleh Allah di antaranya 4 benda. Umur kita, jasad kita, kemudian ilmu kita, kemudian tentang harta kita, daripada mana kita ambil dan ke mana kita menggunakan harta kita. Tapi setengah orang dia tak kisah. Yang penting pulangan itu lumayan. Tapi bagi orang yang ada sifat takut kepada Allah, dia akan timbang dengan timbangan syarak. Kalau halal dia akan lakukan, kalau haram dia tak akan lakukan. Dan ini bukan bagi bab harta sahaja, tidak. Orang yang ada takut kepada Allah ini, setiap benda, setiap aspek dia akan timbang terlebih dahulu dengan timbangan syarak. Ni nak ucap ni haram ke tidak? Setengah orang lantak dia ucap je kan, dia sebab je. Tidak. Orang yang ada takut kepada Allah, dia kena timbang terlebih dahulu. Ini apa yang saya ucap ini haram ataupun tidak. Kemudian dia pun teringat tentang firman Allah, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah sesuatu yang kita ucapkan itu melainkan ada malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Maka dia pun takut, dia tak ucap melainkan apa yang baik. Kemudian dia timbang dengan timbangan syarak. Matanya, ini boleh tengok ke tak boleh? Haram, dia tak tengok. Ini di antara contoh orang yang mempunyai
hati sentiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Kerana itu janganlah kamu takut kepada mereka, yakni syaitan, tetapi takutlah kepada Allah jika kamu orang-orang yang benar-benar beriman, yakni dengan iman yang sempurna. Kita azan dulu. Kita rehat sekejap dengan azan, kemudian kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillah. Maka sentiasa merasa takut kepada Allah itu bukan bererti seseorang itu dia melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Tidak. Kerana Allah Ta'ala di dunia ini tidak boleh dilihat. Dan ini tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Allah Ta'ala berfirman, lan tarani, sesungguhnya kamu tidak dapat melihatku. Maka yang dimaksudkan di sini, takut kepada Allah bukan dengan arti melihat Allah Ta'ala di dunia ini. Kerana di dunia ini kita tak boleh melihat Allah Ta'ala dengan mata kepala kita. Tetapi Allah Ta'ala itu dilihat oleh penduduk syurga. Yakni kita beriman dengan perkara ini, kerana perkara ini disebut di dalam Al-Quran. Adapun Mu'tazilah, mereka menafikan perkara ini, kerana bagi mereka sekiranya Tuhan itu boleh dilihat oleh penduduk syurga, maka ini akan membawa kepada tashbih, menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk. Maka kita kata tidak. Ahli syurga apabila mereka melihat Allah, maka yang berada di syurga itu adalah penduduk syurga. Adapun Allah, seperti mana dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, kita meyakini dia ada tanpa tempat. Allah Ta'ala sebelum dia menciptakan alam, dia telah ada. Dan setelah dia menciptakan alam, dia tetap wujud seperti mana sebelum wujudnya alam. Sebelum wujudnya alam, Allah Ta'ala telah ada tanpa tempat. Dan setelah dia menciptakan alam, dia tetap wujud tanpa bertempat juga. Kerana Allah Ta'ala tidak disifatkan dengan perubahan. Kerana dalam akidah, ulama menyebutkan perubahan itu adalah sebesar-besar tanda bagi makhluk. Kita berubah. Contohnya saya, daripada dulu duduk Kepong, pindah Kota Damansara. Lepas pindah Kota Damansara, kemudian pergi merata tempat. Yang ini berlaku perubahan pada kita makhluk. Adapun Allah, kita kata dia azali. Dia tidak berhajat kepada sesuatu, dan dia itu sedia kala. Dalam sifat 20 lah, seperti mana yang kita belajar. Dan di dalam hadis Nabi menyebutkan, wala tarawna rabbakum hatta tamutu. Kalian tidak akan melihat Tuhan kalian sehinggalah kalian meninggal dunia. Maka yang terakhir yang kita nak sebutkan lebih kurang 3 minit ini adalah redha kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kewajipan hati yang terakhir adalah kita redha kepada Allah. Apakah yang dimaksudkan dengan redha ni? Redha ni maknanya kita menyerahkan diri kita kepada Allah. Yakni dengan arti kita tak membantahlah. Contoh, kita ada kematian seorang anak, maka kita serahkan diri kita kepada Allah. Yakni dengan arti kita merendahkan diri kita kerana kita seorang hamba, tanpa kita meninggikan diri kita lalu membantah Allah Ta'ala. Ini maksudnya kita merendahkan diri kita, kita tak menyombongkan diri kita lalu membantah Allah. Tidak. Itu makna redha. Yakni kita pasrah, tidak menyombong, tidak meninggikan diri, bahkan kita redha dengan ketentuan Allah dan kita tak membantah. Maka perbuatan meninggikan diri ini, hendaklah kita ingat kepada perbuatan iblis. Iblis telah keluar daripada agama Islam. Dia kufur terhadap Allah Ta'ala kerana dia telah membongkakkan akan dirinya. Dia tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala telah takdirkan. Yakni Allah Ta'ala telah menciptakan Nabi Adam, tapi dia tak terima. Yakni dia merasakan Nabi Adam ini akan menyebabkan dia ini, yakni seolah-olah, contoh, kalau seorang itu dia tidak suka, yakni itulah yang dirasai oleh iblis. Apabila Allah Ta'ala menciptakan Nabi Adam, maka dia dikatakan mengelilingi Nabi Adam, dan dia merasakan Nabi Adam ini diciptakan untuk sesuatu yang besar. Kemudian apabila Allah Ta'ala memerintahkan dia untuk sujud, maka dia tak mahu sujud kepada Nabi Adam. Sujud yang dengan maksud di sini untuk memuliakan, bukan untuk menyembah. Itu pada syariat Nabi Adam lah. Adapun syariat Nabi kita, diharamkan untuk sujud kepada
selain kepada Allah. Hanya kepada Allah Ta'ala sahaja boleh disujud. Adapun sujud ini, ulama menyebutkan sujud dengan erti menyembah ini pastilah ini mengeluarkan diri daripada agama Islam. Adapun sujud kerana memuliakan itu haram. Itu haram dilakukan pada syariat Nabi kita. Adapun syariat Nabi Adam itu diperbolehkan, seperti mana sujudnya malaikat kepada Nabi Adam. Tapi iblis dia enggan, dia kufur, dan dia keluar Islam disebabkan dia membantah Allah Ta'ala. Cuma yang di sini penting juga untuk kita berikan peringatan yang tersebar di luar sana yang mengatakan iblis itu daripada malaikat. Ini tak benar. Yang pertama, dia derhaka kepada Allah. Adapun malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Ini surah At-Tahrim ayat ke-6. Malaikat itu adalah makhluk yang taat kepada Allah. Maka ayat Al-Quran ini dia tak bercanggah lah di antara satu dengan yang lain. Kalau ayat Al-Quran menceritakan iblis itu dia derhaka, itu betul. Dan sekiranya ayat Al-Quran menceritakan malaikat adalah makhluk yang taat, maka itu betul. Maka kerana itu kita tak boleh mengatakan iblis daripada kalangan malaikat, kerana nanti ayat akan bercanggah. Kemudian dalil yang paling kuat mengatakan iblis bukan malaikat, dia sendiri mengaku dia diciptakan daripada api. Dia kata qala ana khairu minhu khalaqtani min nar. Dia kata aku ini lebih baik daripadanya kerana aku itu diciptakan daripada api. Ini kita tak ambil pendapat ini, dan inilah yang dipegang oleh sebahagian daripada orang-orang kafir. Mereka mengatakan ada malaikat yang dikeluarkan daripada syurga. Itu kita tak berkeyakinan sedemikian. Bahkan sebahagian orang kafir menggambarkan ada malaikat yang bersayap, yang mereka itu adalah daripada yang jahat. Kita tak berkeyakinan sedemikian. Bagi kita semua malaikat adalah wali Allah. Mereka semua adalah makhluk-makhluk yang taat kepada Allah. Ini bahaya kalau kita ambil pendapat yang mengatakan ada malaikat yang buat dosa. Kerana di antaranya Syiah. Kan Syiah pernah menyebutkan tentang Ali, yang ni peristiwa hijrah. Mereka dakwa Jibril tersilap turunnya wahyu, lalu diturunkan kepada Ali. Yang ni diturunkan kepada Nabi Muhammad, sepatutnya turun kepada Ali. Maka kita tak terimalah dakwaan-dakwaan yang mengatakan ada dari kalangan malaikat yang melakukan pendahkaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sampai sinilah, maka saya meminta maaf jika ada kekurangan. Kadang-kadang saya tengok sebelah sini kerana dekat, dia rasa jauh. Walau bagaimanapun, yang tu mungkin terlupa, kita rancak duk tengok sebelah sini kan. Tapi tidak dilupa sebelah kiri saya ini. Maka kita harap apa yang kita kongsikan pada malam ini memberi manfaat kepada kita semua, dan Allah Ta'ala menjadikan kita dari kalangan mereka-mereka yang kita sebutkan tadi, mereka yang merendahkan diri bila buat dosa, menyesal ke atas dosa, dan jadi dari kalangan mereka yang tawakal kepada Allah, dan jadi dari kalangan mereka yang redha kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesemua martabat ini dia ada martabatnya. Ada orang martabat tawakal dia rendah, ada tawakal orang itu martabat dia tinggi. Maka itu semua adalah berdasarkan keimanan kita masing-masing lah. Ada iman kita kadang-kadang hari ini rendah, ada lebih tinggi. Dia pun redha, yakni bab tawakal itu pun seumpama itu juga. Ada orang yang tawakal dia sangat tinggi, ada orang tawakal dia aku rasa tak boleh. Contoh kan, contohnya saya, kalau saya tak boleh berniaga, duk kira ni hutang ini berapa, kalau sebulan aku kena ada berapa. Yang ni kan kita ada target kan, kena tak boleh contoh, kemudian tak buat berniaga. Kerana itu orang yang berniaga ni dia ada tawakal yang tinggi. Bahkan orang yang persawah lagi tawakal dia sangat tinggi. Kerana apa? Kerana dia nak tunggu hasil 2 bulan, 3 bulan. Setengah orang dia tak nak, dia nak hasil kalau hari ni kerja, hari ni dapat duit. Maka ini tawakal dia rendah sikit berbanding dengan orang ni dia tawakal dia tinggi. 3 bulan, tunggu 3 bulan belum tentu dapat lagi, banjir pula. Contoh. Maka sampai sini tahlil 3 kali dan selawat ke atas Nabi
sallallahu alaihi wasallam 3 kali. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.